اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Para pelajar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah bertemu lagi kita pada siri yang kedua, iaitu untuk tajuk yang kedua bagi tahun 1 semester 2, iaitu merumuskan kefahaman ayat 10 hingga 13 dari surah As-Saff. Yang sebelum ini untuk siri yang pertama telah pun kita membaca keempat-empat ayat ini. Jadi kita akan terus melihat kefahaman isi pelajaran pada tajuk 2.1 merumus kefahaman ayat 10 hingga 13 surah As-Saff ini. Baik, jadi kita tengok pada tajuk surah 10 ayat 10 hingga 13 dari surah As-Saff ini. Pertama kita akan tengok dahulu terjemahan dari ayat-ayat tersebut, keempat-empat ayat. Ayat yang ke-10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hal adullukum ala tijarah, mahukah aku tunjukkan sesuatu perniagaan, tunjikum min azabin alim, yang boleh menyelamatkan kamu dari azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Ayat 11, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda dan diri kamu. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu hendak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Ayat yang ke-12, yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan memasukkan kamu ke dalam taman-taman yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Memasukkan kamu dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn, serta ditempatkan kamu di tempat-tempat tinggal yang baik dalam syurga Aden. Dzalikal fawzul 'azim, itulah kemenangan yang besar. Ayat yang ke-13, wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan ada lagi limpah kurnia yang kamu sukai, nasrum minallah wa fathun qarib, iaitu pertolongan dari Allah, pertolongan daripada Allah dan kemenangan yang cepat masa berlakunya. Wa basyiril mu'minin, dan sampaikanlah berita yang menggembirakan itu kepada orang-orang yang beriman. Anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, demikian terjemahan ayat 10 hingga 13 dari surah As-Saff. Jadi kita terus kepada intisari ayat 10 hingga 13 yang kita bicarakan sebentar tadi. Kita bacakan terjemahan sebentar tadi. Antara intisari ayat tersebut,
Pertama, Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada orang beriman satu pelaburan yang dapat menjauhkan diri daripada azab neraka Allah. Yang kedua, berjihad pada Allah dengan harta dan nyawa adalah amalan terbaik bagi orang yang beriman. Seterusnya, sesiapa yang berjihad pada Allah dijanjikan keampunan dan balasan syurga serta pelbagai nikmat kurniaan yang lain. Kita pergi kepada konsep berjihad. Maksud daripada jihad itu sendiri, ta'rif jihad, usaha yang dilakukan oleh seseorang Muslim dengan menggunakan seluruh kemampuan untuk menegakkan Islam demi mendapatkan keredaan Allah. Matlamat utama limardatillah, untuk mendapatkan keredaan Allah. Apapun usaha ke arah kebaikan, ke arah menegakkan Islam, matlamat untuk mendapatkan keredaan Allah. Kalau kita sebagai seorang pelajar berusaha bersungguh-sungguh belajar menuntut ilmu. Jihad utama. Bentuk-bentuk jihad yang utama tidak lain dan tidak bukan perjuangan menegakkan Islam fi sabilillah. Ya, berperang fi sabilillah untuk meninggikan syiar Islam. Baik, jihad yang lain antaranya meningkatkan prestasi pelajaran, belajar bersungguh-sungguh supaya prestasi pelajaran Allahumma salli ala Muhammad cemerlang. Yang kedua, membangunkan negara. Yang ketiga, meningkatkan ekonomi dan mencari rezeki yang halal, dan seterusnya melakukan perkara-perkara kebaikan. Memperbaiki diri, jihad dalam memperbaiki diri itulah dengan mempelajari Islam, mengamalkan ajaran Islam, menyebarkan ilmu, sabar dan ikhlas dalam menuntut ilmu serta berdakwah. Melawan hawa nafsu, jihad melawan. Ni typing error. Melawan, bukan melawat. Melawan hawa nafsu. Baik, melawan dan menghapuskan perasaan was-was yang datang daripada syaitan. Menjauhkan diri daripada mengikut hawa nafsu dan perkara-perkara, mengikut hawa nafsu ke arah perkara-perkara maksiat. Kemudian melawan kafir harbi dan munafik, dilakukan dengan hati, lidah dan nyawa. Menghapuskan kezaliman dan kemungkaran, hati benci dengan amalan buruk, lidah menjelaskan kebenaran, beri nasihat, teguran. Kemudian amal ma'ruf dan nahi munkar, menyuruh ke arah kebaikan dan cegah kemungkaran. Ini adalah jalan untuk mencegahkan dan menghapus serta mencegah kezaliman dan kemungkaran. Disebut dalam hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran adalah cegah dengan tangan kuasa yang ada pada dia. Fa'ilam yastati', tak mampu cegah dengan kuasa, nak halang dia tak mampu. Fabilisani, dengan lidah, dengan beri teguran, beri nasihat. Fa'ilam yastati', nak tegur, nak beri nasihat pun tak boleh. Fabiqalbi, dengan hati. Benci perbuatan maksiat tersebut, benci kepada perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang yang melakukan maksiat. Wa dzalika dha'ful iman, demikian itu adalah iman yang lemah. Baik, seterusnya bersungguh-sungguh menuntut ilmu, bukti memahami tuntutan jihad dan mencegah ataupun menjauhi kemungkaran. Menuntut ilmu agama menjadikan diri selangkah lebih dekat dengan Allah dan makin jauh daripada maksiat. Karena dengan menuntut ilmu ini, seseorang itu akan makin dekat dan hampir kepada Allah. Karena menuntut ilmu agama ini yang menyebabkan dia makin tertarik untuk melakukan amal-amal yang soleh. Kemudian bersungguh dalam menuntut ilmu duniawi dan mempraktikkan dengan betul akan membolehkan kita mentadbir alam ini dengan baik. Ya, begitu demikian ilmu duniawi ini adalah untuk kita menguruskan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini ganjaran bagi orang yang mati dalam menuntut ilmu. Orang yang mati semasa menuntut ilmu adalah tergolong dalam golongan mati syahid. Sebagai nak menjelaskan bahawa menuntut ilmu ini adalah salah satu daripada apa yang kita sebutkan itu berjihad, ya, fi sabilillah, berada pada jalan Allah. Kelebihan berjihad untuk kita memberikan semangat kepada kita untuk bersungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Mendapat keampunan daripada Allah serta dijauhkan azab api neraka. Mendapat ganjaran pahala yang besar, mendapat ganjaran syurga, disukai oleh orang ramai, orang sekeliling, maju dalam sebarang bidang yang diceburi. Ya, faktor semangat jihad ini semakin pudar. Ya, kalau menuntut ilmu dalam kalau sebagai pelajar dalam menuntut ilmu malas menuntut ilmu,
tidak ada usaha untuk memperbaiki diri dalam pelajaran. Kenapa? Pertama, kurang memahami tentang tuntutan jihad menurut Islam yang sebenar. Leka dengan hiburan dan kesenangan duniawi. Tiada matlamat hidup, hanya mementingkan keseronokan saja. Iman yang kurang mantap dan perasaan takut yang menguasai diri. Secara memupuk semangat jihad. Bagaimana nak memupuk semangat jihad supaya kita sentiasa berusaha dan bersungguh-sungguh dalam setiap bidang yang kita ceburi. Menambah ilmu pengetahuan supaya dapat memahami maksud dan konsep jihad yang sebenar. Kemudian menceritakan kisah-kisah perjuangan umat Islam terdahulu sebagai memberikan motivasi kepada generasi kita hari ini. Yang seterusnya menyuburkan semangat jihad dengan ibadah-ibadah sunat seperti mulai membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah sunat yang lain. Dan akhirnya pengajaran ayat, apa yang boleh kita ambil pengajaran dari ayat yang kita bicarakan, ayat 10 hingga 13 ini. Yang pertama, kita adalah berjihad bagi Allah dengan harta dan nyawa supaya mendapat rahmat Allah. Seterusnya kita seharusnya bersungguh-sungguh menuntut ilmu pengetahuan supaya beroleh kejayaan hidup dunia dan akhirat. Dan akhirnya, kita mestilah beriman kepada Allah dan Rasul agar dapat menyelamatkan kita daripada siksa api neraka Allah nanti di hari akhirat. Para pelajar yang dikasihi sekalian, demikian untuk tajuk merumuskan kefahaman ayat 10 hingga 13 dari surah As-Saff. Mudah-mudahan kita memahami isi pelajaran kita untuk kefahaman ayat ini, iaitulah berkaitan dengan konsep jihad. Agar kita sebagai seorang pelajar, agar kita belajar bersungguh-sungguh. Nanti selesai kita belajar, kita bekerja dengan bersungguh-sungguh. Demikianlah dalam setiap apa yang kita ceburi, mesti ada kesungguhan, usaha yang bersungguh-sungguh sebagai untuk meningkatkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad potensi diri kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan li'ila'i kalimatil Islam, meninggikan syiar Islam itu sendiri. Jadi mudah-mudahan saya berharap agar semua pelajar dapat memahami untuk isi pelajaran untuk kali ini. Jadi sekadar itu, dan insya-Allah kita akan menyambung seterusnya untuk siri yang ketiga, iaitulah kefahaman hadis. Hadis berkaitan dengan makan, Allahumma salli ala Muhammad, makan dan minum, berkaitan dengan halal dan haram. Baik. Jadi sekali itu untuk perkongsian kali ini, mudah-mudahan beroleh rahmah, manfaat daripada apa yang kita rahmah daripada Allah dan manfaat daripada apa yang kita pelajari pada kali ini. Selain itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.